Saya terdengar yang satu soalan yang isteri saya tanya. Awal peperangan yang berlaku, isteri saya dia duduk di rumah kami. Dan ketika itu, rumah kami ni kawasan sekitarnya mula dibom. Maka isteri saya dia sebut kepada saya, dia kata, suamiku, rumah kita ni ada potensi kena bom. Sebab satu bangunan dengan Persatuan Cinta Gaza Malaysia yang bagi sumbangan kepada Gaza. Maka dia minta izin kepada saya, dia kata dia nak pindah ke rumah adik ipar. Dia pindahlah ke rumah adik ipar saya yang dekat dengan rumah kami. Tak sampai 24 jam, masjid di hadapan rumah adik ipar tersebut juga dibom. Isteri saya dia bawa keluar anak saya yang berusia 1 tahun setengah. Beberapa saat selepas pengumuman berlaku, nak keluar daripada rumah, datang kepada pemuda ambil bayi tersebut, Ibrahim Al-Khalil, umur 1 tahun setengah, bawa keluar nak pergi ke kawasan yang selamat. Maka isteri saya dia tarik tangan anak-anak saya yang lain yang kecil, Omar 4 tahun, Haura 5 tahun, bawa keluar ke jalan raya nak pergi ke tempat lain. Di hadapan mata mereka, tangan-tangan, kaki-kaki yang terputus. Syuhada-syuhada terkorban 11 orang ketika itu dalam serangan yang berlaku. Pindah pula ke rumah yang lain. Beberapa hari selepas daripada itu datang amaran daripada Zionis Israel, semua orang Gaza yang berada di sebelah utara Gaza dan juga bandar Gaza, 1.1 juta orang diarahkan untuk berpindah keluar ke Gaza Tengah dan juga Gaza Selatan. Ketika itu, isteri saya sekali lagi dia hantar mesej kepada saya melalui WhatsApp. Dia kata, wahai suamiku, aku nak guna kenderaan kita ini untuk aku berpindah ke kawasan Gaza Tengah bersama-sama dengan anak-anak kita, bersama-sama dengan keluarga ipar kita. Masa itu saya marah kepada isteri saya. Saya kata, wahai isteriku, datuk engkau adalah seorang asyahid, suami engkau adalah seorang asyahid. Saya kahwin dengan seorang wanita Palestin yang mempunyai 5 orang anak, balu kepada seorang asyahid, Komander Brigade Izzuddin Al-Qassam. Beliau mempunyai 5 orang anak. Alhamdulillah saya ada 3 orang anak sendiri bersama dengan beliau dan 1 orang cucu. Jadi sebenarnya saya ni kata datuk dari Amri. Alhamdulillah. Dan semua ni ada dekat Gaza. Mereka 1 orang saja yang ada pada hari ini di bumi Terengganu sebenarnya. Dia handsome yang botak kat bawah tu, Naim. Karangan sikit. Tu anak tinggi sulung saya. Dia tak faham lagi tapi dia faham lah sikit-sikit. Umur kalian 23 tahun baru tamat pengajian universiti Sains Politik di Universiti Islam Gaza. Maka isteri saya bila dia dapat arahan tersebut, saya sebut kepada dia, moyang kau, datuk kau adalah asyahid, suami kau asyahid, adik kau asyahid, syahid tahun 2014. Macam mana kau minta izin daripada aku untuk kau keluar meninggalkan rumah-rumah kita dalam keadaan Israel sedang masuk melalui jalan darat? Bagaimana kau minta izin untuk kau keluar meninggalkan rumah-rumah kita dan tanah-tanah kita dan membiarkan Israel boleh masuk ke kawasan kita, mengambil secara percuma? Bagaimana kau sebutkan bahawa kau akan membiarkan sekali lagi berlaku Nakbah 2.0 dalam keadaan kita masih lagi bernyawa? Aku haramkan engkau untuk gunakan kenderaan kita berpindah ke tempat yang lain. Isteri saya dia senyap, besok dia balas mesej saya. Dia kata kepada saya, semalam kami telah berbincang. Kami telah tamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Allah telah campakkan ke dalam hati kami ketenangan. Suamiku, aku tidak akan meninggalkan rumah ini walaupun dia dibom di atas kepala-kepala kami. Ketika itu saya tanya dia, adakah engkau nak, wahai isteriku, aku balik ke bumi Gaza? Dia kata, Gaza sekarang ini tidak ada elektrik, tidak ada internet. Kalau kau balik, kau tidak boleh membantu sesiapa melainkan kami 8 beranak. Mungkin kau boleh bantu kami bagi sedikit makanan, pastikan kami duduk di tempat yang lebih selamat daripada tempat yang lain. Tetapi kau takkan dapat membantu orang Palestin. Lebih baik kau duduk di Malaysia, kau berjumpa dengan orang yang cinta dan kasih kepada Palestin. Terangkan tentang apa yang sedang berlaku di bumi Palestin ketika ini. Terangkan kepada mereka bahawa Palestin adalah milik kita bersama, bahawa kami sedang mewakili kalian semua yang berada di seluruh dunia. Kumpulkan sumbangan-sumbangan dan doa-doa mereka ketika itu, kau akan dapat membantu keseluruhan Palestin. Tetapi aku, kau tinggalkanlah aku. Kau doakanlah keselamatan kami. Allah akan menjaga kami. Maafkan segala dosa-dosa kami, kesilapan kami yang lalu. Kalau tidak ada rezeki kita bertemu di dunia, kita akan bertemu semula di syurga kelak, insyaAllah. Selepas itu 8 hari, 9 hari tak dapat berhubung dengan beliau. Saya hubungi semula selepas daripada itu. Beliau sebutkan rumah
tempat beliau duduk berlindung bersama dengan ahli keluarga hampir 100 orang yang duduk kat rumah tu. Mereka terpaksa beratur untuk dapatkan beberapa keping roti 5 jam sehari untuk dapatkan beberapa keping roti nak suap kepada anak-anak kami. Mereka beratur lagi 5 jam untuk dapatkan air bersih supaya anak-anak kami semua ini, anak-anak Gaza yang ada di sini tidak mati kehausan. Sampaikan ahli keluarganya arahkan kepada mereka, kau kena pindah ke kawasan Gaza Selatan untuk meringankan beban kami di sini. Kami dah tak dapat nak tanggung kau 8 beranak, ahli keluarga yang ramai sangat kat sini, cuba tengok kalau ada tempat yang lebih selamat, tempat yang ada sedikit makanan dan air ke kawasan Gaza Selatan. Daripada awal peperangan, tuan-tuan dan puan-puan, isteri saya tak menangis. Tapi bila disebutkan kepada saya bahawa kami telah berada di kawasan Gaza Selatan, dia tumpahkan air mata. Sebab apa? Pertama sekali dia kata, sebab aku menyesal aku tinggalkan keluarga aku takut mereka dibom. Sebab keadaan di utara Gaza dan bandar Gaza teruk daripada kawasan di Gaza Selatan. Aku takut aku kehilangan mereka semua. Tapi yang kedua yang disebutkan yang lebih menyakitkan ialah dia menceritakan bagaimana perjalanan mereka daripada bandar Gaza tersebut nak pergi ke Gaza Selatan. Ketika itu mereka berjalan kaki 5-6 kilometer bersama-sama dengan budak-budak, anak-anak kecil saya, sama dengan ahli keluarga yang merupakan anak-anak tiri saya, jalan kaki dalam keadaan Zionis berjaga di sepanjang sempadan di balik-balik bukit-bukit pasir mereka, di sebalik kereta-kereta kepal mereka. Dan Zionis ni bila dia nampak pada pemuda sedang lalu yang tak angkat tangan, tanda bahawa kami menyerah, kami nak lalu sahaja, dia akan panggil pemuda-pemuda tersebut. Dia semua tanggalkan baju, dia ketawakan dan dia ejek pemuda-pemuda tersebut. Dan dia kata kepada mereka, kau berani ke nak buat apa-apa? Bila pemuda tersebut senyap, dia ketawakan lagi dan suruh berlalu pergi, saja nak menghina pemuda-pemuda yang sedang melalui kawasan tersebut. Isteri saya sebutkan kawasan yang dia lalu sebelah depan beberapa minit yang lepas dibom oleh mortar-mortar daripada Zionis Israel. Sebelah belakang rombongannya juga dibom oleh mortar daripada Zionis Israel. Kalau kalian tengok video-video di media sosial, sepanjang jalan syuhada berterabur atas jalan raya. Tetapi alhamdulillah isteri saya dan anak-anak selamat sampai ke bumi Gaza di sebelah selatan. Tetapi mereka sangat sedih bagaimana dalam situasi kita yang begitu ramai, 1 bilion orang Islam tidak mampu untuk menggerakkan satu jari pun menghentikan serangan, penghinaan, pembunuhan, pembantaian yang sudah berlaku ke atas orang-orang Gaza ketika ini.